Baik, kita mulakan surah Az-Zukhruf mulai daripada ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau apakah yahsabuna mereka sangka anna bahawasanya kami la tidak nasma'u kami mendengar sirrahum akan rahsia mereka wa najwahum dan bisikan mereka. Bala bahkan sebenarnya wa rusuluna dan utusan-utusan kami ladaihim di sisi mereka yaktubun mereka menulis. Ayat 81. Kul katakanlah oleh engkau, in jika kana adalah ia lirrahman bagi Tuhan yang Maha Pemurah waladun ada anak fa ana maka akulah awalu yang mula-mula al-abidun orang-orang yang menyembah. Ayat 82. Subhana maha sucilah Rabbi Tuhan as-samawati langit-langit wal ardi dan bumi Rabbil arsy Tuhan aras amma dari apa yang yasifun mereka sifatkan. Baik, saya masuk mula. Ayat yang ke-80. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Atau apakah mereka sangka bahawasanya kami di sini mana Allah, la nasma'u sirrahum wa najwahum, tidak kami mendengar akan rahsia mereka dan bisikan mereka. Apakah mereka mengira atau mereka sangka yang Allah Ta'ala ia tidak mendengar ketika mereka berahsia, ketika mereka berbisik-bisik, bahkan Allah Ta'ala mendengar. Baik mereka berbisik ataupun mereka berterang-terangan. Bala bahkan sebenarnya wa rusuluna dan
utusan-utusan kami ladaihim di sisi mereka, yaktubun, mereka menulis. Siapa utusan-utusan ini? Utusan-utusan ini ialah malaikat. Ya, mereka tidak menyedari bahawa malaikat-malaikat ini sebagai utusan Allah atau disebut raqib atid sentiasa mencatatkan apa yang mereka usahakan, apa yang mereka katakan. Ya. Inilah ya, yang diterangkan bahawa tugas-tugas malaikat di antaranya ialah mencatat segala amalan anak Adam. Ada perkara-perkara yang malaikat catat, ada di catatan malaikat. Ada perkara-perkara yang tidak ada pada catatan malaikat, tapi ia ada pada catatan Allah atau pada ilmu Allah. Terkadang pada catatan malaikat secara zahirnya, tapi ya, ada perkara-perkara yang malaikat tidak dapat nak mengiranya, hanya ilmu Allah. Sebab itu ada satu kisah yang menunjukkan bahawa ya, seorang yang tidak bertaubat, dia telah membunuh 99 orang dan dia dah nampak jalan untuk dia nak bertaubat. Tapi bagaimana nak bertaubat? Dia tak tahu. Kejahilannya, dia tak tahu macam mana nak bertaubat. Tapi harapan dia nak taubat, nak kembali kepada Allah dah ada. Hanya tak tahu apa jalan. Ya, itu yang dijumpa seorang boleh diharapkan untuk memimpinnya. Maka ya, seorang alim ini bertanya kepadanya, apa salahmu untuk kamu nak bertaubat? Oh, aku telah berdosa banyak. Aku telah membunuh 99 orang. Jadi tercengang si siapa? Orang alim ini. Kalau dah satu orang di sisi Allah dosanya dah besar, apalagi 99 orang. Lalu si alim ini mengatakan, oi, macam ni susahlah kau nak diterima taubat. Engkau bukan sikit-sikit punya dosa. Ya, kalau seorang pun dah besar dosanya di sisi Allah Ta'ala lagi 99. Ya. Saya tak dapat nak katalah macam mana. Tak dapat nak putuskan macam mana. Sebab engkau dah terlampau banyak membunuh orang. Ya. Lalu, ya, orang yang kaki bunuh ni, bunuh orang alim ni. Sebab tak memberi harapan kepada dia. Dia dah biasa membunuh. Dibunuh orang alim. Dah cukuplah 100. Ya. Lalu dia jumpa seorang lagi yang alim. Sebab ya, dia sekarang nak bertaubat tapi tak tahu macam mana jalan nak bertaubat. Ya. Itu masalah, dia tak tahu macam mana nak bertaubat. Ya. Jadi dia perlu bantuan, pertolongan untuk orang memberikan jalan macam mana dia bertaubat. Itu yang dia tetap mencari jalan juga. Jumpalah seorang alim yang kedua. Seorang yang alim yang kedua mungkin lebih berpengalaman daripada orang alim yang pertama tadi. Dia kata, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya, dia akan menerima taubatnya. Tapi dengan syarat,
Engkau kena keluar daripada daerah ini. Engkau jumpa ada seorang alim lagi di sana yang akan dapat memimpinmu. Jangan risau. Tuhan akan terima taubat. Bertaubatlah. Jadi, orang alim yang kedua ini memberi harapan. Dia rasa seronok sangat. Engkau jumpa. Di seberang sana ada seorang alim. Kau kirimkanlah salamku kepadanya. Dan kau ceritakanlah hajatmu kepadanya. Seronok tak? Ya, sudah tentulah seronok. Ya, jadi orang ini pun pergilah. Ya, di daerah seberang sana. Lalu, belum sampai kepada rumah orang yang dituju atau orang yang dituju, dia sudah menemui ajal. Ya, jadi malaikat ni pun dah bingung. Tengok malaikat pun dah bingung. Dia nak golongkan dia sebagai golongan yang mana? Satu malaikat kata, dia belum taubat lagi. Dia tetap ahli neraka. Ya. Kata seorang malaikat lagi, dia dah ada niat untuk dia bertaubat. Bukankah itu boleh membawa kepada jalan syurga? Dan dia dah benar-benar nak bertaubat. Tapi dia belum bertaubat lagi. Kata malaikat ni, bertekak dua malaikat nak meletakkan dia sebagai golongan yang mana. Nampak? Malaikat pun tak tahu dia nak memutuskan hal ini. Lalu Allah memerintahkan supaya ukur mana yang terdekat dengan rahmatku, kata Allah. Bila diukur oleh malaikat perjalanan dia dengan tempat yang dia tuju, rupanya tempat yang dituju itu lebih dekat daripada perjalanan dia. Dah dekat sangat dengan tempat yang dituju, tapi tak kesempatan. Dia meninggal. Jadi, bila dah dekat, dengan tu digolongkan sebagai dia telah masuk dalam rahmat Tuhan. Maka, orang ini digolongkan sebagai ahli syurga. Kerana dia sudah menemui jalan kembali kepada Allah Ta'ala. Benar-benar dia ikhlas untuk bertaubat. Nampak? Jadi pengajaran ni nak cerita pasal malaikat pun dia kadang tak tahu apa yang tercatat pada Allah. Dia catat, tapi ada catatan yang dia tidak ketahui yang ada pada sisi Allah. Contohnya, selain dia mati dalam golongan syahid. Tapi dalam catatan malaikat, dia mati syahid. Dalam catatan Allah, dia tak syahid. Macam mana tu? Dia tidak mati syahid. Itu dikatakan, hati, gerakan hati itu malaikat tak tahu. Jadi sebab itu Allah tahu apa niat dia. Niat dia kerana dunia, bukan kerana agama. Maka dia mati, tapi bukan syahid. Walaupun di medan peperangan sekalipun. Kerana apa? Hati. Allah tahu hatinya ke mana. Tujuan hati itu. Jadi dia nakkan dunia, bukan ikhlas fi sabilillah. Itu saya katakan di sini, ada malaikat dia mengetahui, ada malaikat dia tidak mengetahui. Ada catatan pada malaikat yang tidak ada catatan. Yang ada, ada catatan pada Allah yang tidak ada catatan pada malaikat. Itu maksudnya. Di sinilah yang dikatakan warusuluna ladaihim yaktubun, dan utusan-utusan kami di sisi mereka menulis. Jadi bila kita yakin bahawa gerak kerja kita ditulis oleh malaikat.
yang disebut sebagai Raqib dan Atid. Raqib dan Atid ni sebenarnya dia sebagai ketua. Bahawa dia tu tak tahulah berapa ramai. Macam mana ramai manusia, agaknya ramai malaikat macam itulah. Ya. Jadi Raqib Atid ni dia hanya ketua. Kalau dia nak mencatat semuanya, dia tak terbuat. Ya, dia hanya sebagai ketua saja. Kemudian, kul katakan oleh engkau, ingkana lirrahmani waladun. Jika adalah ia bagi Tuhan yang Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, ada anak. Fa ana awalul abidin. Maka akulah yang mula-mula orang-orang yang menyembah atau mengibadati. Orang Nasara, orang Yahudi dulu. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasara mengatakan Isa anak Allah. Malaikat-malaikat dikatakan oleh orang musyrikin Mekah, katanya itu anak-anak perempuan Allah. Jadi, ya, Allah memerintahkan kepada Nabi supaya mengatakan kepada mereka, kalau Allah punya anak, ya, maka akulah yang mula-mula akan menyembah. Itu kata Nabi. Ya. Subhana rabbis samawati wal ard. Maha sucilah Tuhan langit-langit dan bumi. Wa rabbil arsy amma yasifun. Tuhan aras. Masih bersambung lagi. Maha sucilah Tuhan langit-langit dan bumi. Tuhan aras. Dari apa yang mereka sifatkan. Mana mereka sifatkan Allah itu punya anak. Itu adalah kata-kata dusta yang mengatakan Allah ada anak. Lam yalid wa lam yulad. Tidak ia beranak dan tidak ia diberanakkan. Maknanya apa yang mereka sifatkan di mana mereka merupakan Allah itu punya anak, itu adalah perbuatan dusta, bohong. Maha suci Allah. Maha suci ini makna kesucian Allah ini, dia tidak ada anak. Tidak ada sekutu. Itu nama Subhana. Maha sucilah Tuhan langit-langit dan bumi, Tuhan aras. Dia tidak punya anak dan tidak diberanakkan dan tidak ada sekutu. Ya. Itulah sifat Allah Ta'ala. Sambung lagi ayat yang ke-83. Ya. Fazarhum. Maka biarkanlah oleh engkau akan mereka. Maka biarkanlah oleh engkau akan mereka. Yahuduna. Mereka kejap ya, mana banyak berbeza. Mereka sesat. Yahudu, mereka sesat. Wayal abun, dan mereka bermain-main. Hatta sehingga yulaqu, mereka menemui. Yaumahum, hari mereka. Allazi, yang yu'adun, mereka dijanjikan.
Baik, saya masuk mula. Fazarhum yakhudu, maka biarkanlah oleh engkau akan mereka. Engkau di sini Nabi. Wahai Muhammad, biarkanlah mereka. Yakhudu, mereka sesat. Biarkan mereka dalam kesesatan. Wa yal'abu, dan mereka bermain-main di dunia mereka. Hatta yulaqu yaumahu, sehingga mereka menemui hari mereka. Allazi yu'adun, yang mereka dijanjikan. Iaitu apa yang akan ditemui oleh mereka pada hari janjikan, iaitu hari kiamat, iaitu azab. Ya, sehingga mereka menemui hari yang mana di situ azab menanti buat mereka pada hari kiamat. Di dunia, ya, mereka dalam kesesatan, dalam kebatilan. Dan mereka bermain-main dengan keindahan dunia, tipu daya dunia. Mereka tak nampak hari kebangkitan. Sampai masanya tetap mereka temui yang mereka dijanjikan, iaitu azab yang mereka dijanjikan. Waktu di dunia mereka tidak mempercayai janji itu. Mereka berkeyakinan bahawa mati habis, selesai, tak ada apa-apa. Sebab itulah orang yang putus asa, putus harap, mereka bunuh diri dengan cara menggantungkan diri ataupun terjun dari bangunan atau minum racun atau sebagainya. Mereka merasakan apa? Bahawa bila mereka dah bunuh diri, selesai perkara. Tak sedar bahawa mereka akan menyesal, ya, terus-menerus. Mereka akan menyesal terus-menerus. Sebab mereka bunuh diri dengan sengaja, artinya mereka telah menempahkan dirinya untuk kekal dalam azab Allah bersama dengan iblis dan golongan. Sebab itu janganlah, ya, sampai satu peringkat kita putus harap, putus asa, lalu kita korbankan diri kita. Ya, dengan sengaja kita membunuh diri kita. Ya, kononnya kita boleh selesaikan masalah. Tak selesai, tambah teruk kita. Mungkin urusan dunia yang kita katakan teruk, yang kita nak lari daripadanya dengan membunuh diri. Mungkin di dunia ini boleh lebih baik lagi kita hadapi daripada menghadapi yaumul akhirah, hari akhirat. Itu beramai yang mereka tidak menyedari. Mereka ikut kata hati, ikut hasutan syaitan, sehingga mereka membunuh diri. Kononnya nak menyelesaikan masalah. Yang mereka sudah tertipu dengan tipu daya syaitan. Baik, kita sama lagi. Wa huwallazi, dan dialah Tuhan yang wa huwallazi, ya, dan dialah Tuhan yang fis samai, di langit. Fis samai, di langit. Ilahun, Tuhan. Wa fil ardi, dan
dan di bumi. Ilahun Tuhan. Wahwa dan dia. Al-Hakim yang maha bijaksana. Al-Alim lagi maha mengetahui. Baik, saya masuk mula. Wa huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul alim. Dan dialah Tuhan yang di langit, Tuhan, dan di bumi Tuhan. Dan dia maha mengetahui, maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maksudnya, baik di langit ataupun di bumi, itulah Tuhan yang disembah. Ya, Tuhan yang patut disembah. Wa huwal hakimul alim. Dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Itulah dia Allah. Baik berada, ia baik yang di langit ataupun yang di bumi, hanya itulah Tuhan yang patut diibadahi, patut disembah. Baik, sambung lagi. Wa tabaraka. Dan maha berbahagialah. Allazi, Tuhan yang lahu kepunyaannya, mulku kerajaan, as-samawati langit-langit, wal ardi dan bumi. Wama dan apa yang bainahuma di antara keduanya. Wa indahu dan di sisinya ilmu sa'ah, pengetahuan hari kiamat. Wa ilaihi dan kepadanya turja'un kamu dikembalikan. Semak semula. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ard. Dan maha berbahagialah Tuhan yang kepunyaannya kerajaan langit-langit dan bumi. Wa ma bainahuma dan apa yang di antara keduanya, kedua langit dan bumi. Wa indahu ilmu sa'ah dan di sisinya lah pengetahuan hari kiamat. Wa ilaihi turja'un dan kepadanya kamu dikembalikan. Allah mengakui langit dan bumi miliknya. Apa yang di antara kedua langit dan bumi dan di sisinya adalah milik Allah. Dan juga pengetahuan hari kiamat yang hanya tahu ialah Allah. Tapi ingat, kamu akan dikembalikan kepadanya juga. Sama ada dengan sukarela ataupun dengan terpaksa, tetap akan kembali. Sama lagi, wala yamliku. Dan tidak ia miliki allazina oleh segala yang yad'una mereka seru
min dunihi daripada selainnya. Asy-syafa'ah pertolongan. Illa melainkan man orang yang syahida telah menyaksikan ia bil haqqi dengan kebenaran. Wahum dan mereka ya'lamun mereka mengetahui. Semak semula. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah. Dan tidak ia miliki oleh segala yang mereka seru daripada selainnya, ia akan syafaat pertolongan. Maknanya, segala yang mereka sembah, yang disembah oleh orang-orang kafir, iaitu berupa berhala-berhala, semua itu adalah selain Allah. Ya, kesemuanya itu tidak akan dapat memberi syafaat atau pertolongan. Illa man syahida bil haq, melainkan orang yang telah menyaksikan ia dengan kebenaran, yaitu menyaksikan atau bersaksi. Ya. Bersaksi pun cantik. Melainkan orang yang telah bersaksi ia dengan kebenaran, bersaksi kalimah la ilaha illallah. Ya, dia menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itulah ya saksi, kesaksian yang benar. Di dunia dulu dia pertahankan la ilaha illallah sehingga akhir hayat. Ini yang akan dapat syafaat atau pertolongan dari Allah. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Mereka bersaksi dengan lidah-lidah mereka bahawa yang dikatakan Nabi Isa, Uzair, malaikat, ya, mereka itu adalah hamba Allah. Dia bukan anak Allah. Jadi, ya, orang yang bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah daripada awal kesedaran sampailah akhir hayat, inilah golongan yang akan mendapat syafaat. Sedangkan yang mereka seru daripada selain Allah Ta'ala, ia tidak akan dapat memberi syafaat mereka atau pertolongan mereka. Sama lagi, walain dan demi jika Sa'al tahum telah engkau tanya akan mereka. Telah engkau tanya akan mereka. Man, siapakah? Khalaqahum telah menciptakan ia akan mereka. Layakulunna, nescaya mereka mesti berkata. Nescaya mereka mesti berkata, Allahu Allah. Fa'anna, maka bagaimanakah? Yufakun, mereka dipalingkan. Wakilihi, dan perkataannya. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Inna, sesungguhnya.
Haulai orang-orang ini, kaumun kaum, la yu'minun tidak mereka beriman. Fasfah, maka lebih kuranglah oleh engkau. Dalam braket berpaling. Anhum dari mereka. Wakul dan katakanlah oleh engkau. Salamun, kesejahteraan. Fasaufa, maka bakal akan. Ya'lamun, mereka mengetahui. Sama semula. Walain sa'altahum man khalaqahum. Dan demi jika telah kau tanya akan mereka ya Muhammad, siapakah telah menciptakan ia akan mereka? Bila ditanyakan, siapa yang menciptakan mereka? Siapa yang menciptakan Uzair, Isa, malaikat? Layakulunna Allah. Nescaya mereka mesti berkata Allah. Fa'ana yufakun. Maka bagaimanakah mereka dipalingkan? Macam mana mereka boleh dipalingkan daripada menyembah Allah Ta'ala? Itu yang perlu. Dia kata, ya Allah. Bila kata siapa ciptakan langit dan bumi, dia akan kata Allah. Tapi macam mana mereka dipalingkan dari menyembah Allah? Wakilihi. Dan perkataannya, Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Katanya dan perkataannya ni, yang dimasukkan di sini adalah perkataan Nabi SAW. Ya, Nabi berdoa, dia kata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna haulai qaumul la yu'minun. Ya, sesungguhnya orang-orang ini adalah kaum, tidak mereka beriman. Ya, inilah kata Nabi SAW. Wahai Tuhanku, sesungguhnya orang-orang ini kaum, tidak mereka beriman. Lalu Allah menjawab, fasfah, maka lebih kuranglah oleh engkau ataupun bahasa makna maksud, maka berpalinglah oleh engkau anhum dari mereka. Jadi Allah menjawab, wahai Muhammad, berpalinglah oleh engkau dari mereka, wakul salam, dan katakanlah salam. Salam ini sebagai ucapan kita berpisah. Ya, orang Arab pun ya, mereka mengatakan salam, tapi bukan salamun alaikum, salam saja itu macam. Ya, penyelesaiannya, okey, salam, terus jalan. Macam itulah ya, bahasanya. Fasawfa ya'lamun, maka bakal akan mereka mengetahui. Nanti mereka akan tahulah akibatnya. Itu maksudnya. Ya. Jadi Allah memerintahkan Nabi, ya, suruh berpaling dari mereka dan tinggalkan dengan kata salam, tak payah nak layan. Jadi salam tu boleh diucapkan perkataan salam macam tu sebagai tanda perpisahan. Ya, salam. Ya, tak nak layan. Macam itulah. Jadi dia ucapkan salam. Maka tamatlah surah Az-Zukhruf yang kita lalui sampai ayat 89 ini. Jadi insyaAllah akan datang ya, kita sambung dengan surah Ad-Dukhan.